عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin yang dikasihi, yang dicintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang menentukan pertemuan kita pada pagi ini di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan para muhibbin sekalian di dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majlis ilmu ini dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang betul, serta berbekalkan hati yang bersih dari sebarang jenis dosa dan penyakit-penyakit yang menjadi asbab segala ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala itu akan hilang keberkahan dan keberkatannya. Jadi saya minta maaf ya, baru jadi begini. Malam tadi okey, 15 minit cukup lah. 15 minit berhenti. Esok saja. InsyaAllah setakat mana mudah-mudahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sambungan kitab Munyatul Musalli, insyaAllah muka surat 19. Kata Al-Imam Ghazali tadi situ 21 kelebihan sembahyang itu sembahyang sampai rindu rendam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Muhammad ibnu Ali At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu, bermula sembahyang itu imaduddin, yakni tiang agama, dan ialah sembahyang, yakni sembahyang yang maktubah, sembahyang yang difardukan oleh Allah, solat 5 waktu. Ialah yang pertama yang difardukan dia oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala muslimin, iaitu sembahyang. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita, setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf itu merupakan tiang bagi agama, menunjukkan kepentingan sembahyang ini di dalam menghidupkan dan mendirikan dan mempertahankan
agama Islam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperumpamakan sembahyang itu seperti tiang, supaya kita lebih mengerti dan memahami peranan sembahyang itu di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Bagaimana keadaan dan kelakuan sesebuah bangunan contohnya yang didirikan tanpa tiang, rumah tanpa tiang, sudah tentu bangunan tadi tidak akan teguh, tidak akan kukuh. Apabila datang musibah, boleh jadi bangunan yang dibina tanpa tiang tadi akan roboh, akan runtuh. Demikianlah nasib agama yang ada di dalam diri kita seseorang. Walaupun kita dilahirkan sebagai umat Islam, dilahirkan di kalangan ibu bapa yang Islam, tapi tidak menjaminkan Islam itu kekal untuk kita sampai mati. Yang nak menjaga, yang nak mempertahankan Islam yang ada pada diri kita, pada rumah tangga kita, pada masyarakat kita, adalah sembahyang yang diumpamakan seperti tiang tadi. Kemudian tiang yang nak meneguhkan, tiang yang nak menjamin keutuhan binaan tadi, mestilah dijadikan ataupun dibangunkan daripada bahan-bahan yang berkualiti. Contoh macam surau ni, walaupun ada tiang, tetapi seandainya tiang yang didirikan ini tidak berkualiti, tiangnya buruk, tiangnya rapuh, bancuhan bahan-bahannya tidak mengikut spek-spek yang sepatutnya, maka walaupun ada tiang takkan menjamin keutuhan bangunan tadi. Kalau kita buat rumah kayu, tiangnya daripada kayu buruk contohnya, adakah akan menjamin keutuhan rumah tadi? Jawabnya tidak. Begitulah sembahyang, bukan sekadar sembahyang, tetapi hendaklah kita faham sembahyang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita, yang diibaratkan seperti tiang yang nak menjamin keutuhan bangunan ataupun agama dalam diri kita, itu adalah solat yang berkualiti, sembahyang yang berkualiti, sembahyang yang didirikan dengan ilmu, dengan kefahaman, sehingga kita dapat mengetahui pantang larangnya, syarat rukunnya, sah batalnya, adab-adab dan akhlaknya di dalam solat yang zahir dan yang batin. Sembahyang yang sedemikian yang dimaksudkan, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap kita mukallaf, laki-laki dan perempuan. Bukan sekadar mendirikan solat apabila masuk waktu tanpa kita sendiri mengetahui apakah syarat, apakah rukun, apakah yang mengesahkan dan apakah yang membatalkan, apa yang mengurangkan pahala sembahyang. Sembahyang yang bagaimana menjadikan kita mendapat redha Allah, dan sembahyang yang bagaimana yang menyebabkan kita mendapat kebencian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar solat itu kita pasti mendapat redha Allah. Bukan semata-mata kita mendirikan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, pasti kita mendapat redha Allah, rahmat Allah, tidak. Kalau sekadar sembahyang. Dengan sebab itu kita dituntut mempelajari ilmu yang bersangkut paut dengan solat, supaya kita menjadi orang yang mengenali, memahami solat yang diperintahkan oleh Allah ke atas diri kita, supaya solat yang kita dirikan itu menjadi sebab kita mendapat rahmat dan redha daripada Allah, bukan mengundang kebencian Allah. Bagaimana solat yang didirikan dalam keadaan mengundang kebencian Allah? Kita hanya menunaikan syarat-syarat ataupun perbuatan-perbuatan yang zahir,
padahal hati kita tidak ada di dalam sembahyang. Contohnya sambil kita sembahyang, hati kita contohnya tidak ada khudu', tidak ada tawadhu'. Kita mendirikan solat dalam keadaan hati kita masih lagi berlumur dengan najis maksiat hati, ujub, riya, takabbur, sum'ah, dengki, dendam, sangka jahat dan sebagainya. Bukan itu solat yang mengundang keredaan Allah. Bahkan itulah solat yang mengundang kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui kelakuan hati dan zahir dan batin hamba-Nya sentiasa, bukan sahaja di dalam solat, bahkan di luar solat pun kita sentiasa dinilai, diperhatikan oleh Allah zahir dan batin. Maka hendaklah kita sebagai mukallaf memahami sungguh-sungguh solat itu, supaya akhlak dan adab yang ada di dalam solat itu terbawa di luar sembahyang. Itu didikan dalam sembahyang, bukan sekadar solat. Berapa ramai di kalangan kita yang solat contohnya mengabaikan syarat-syarat yang wajib bagi solat. Mandi wajibnya tidak sah, ambil wuduknya tidak sah, cara menutup auratnya tidak sah, rukun qaulinya tidak sah. Adakah solat yang sedemikian yang dimaksudkan? Jawabnya tidak sekali-kali. Jadi tak pelik berlaku di kalangan orang yang mendirikan solat tadi menjual agama mereka dengan dunia contohnya. Itu tanda-tanda solat yang didirikan itu tidak boleh menjamin agama yang ada pada diri dia. Apa maksud agama? Agama ni bermaksud undang-undang Allah, syariat Allah, undang-undang Allah, peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala perintahkan ke atas diri kita. Itu yang dimaksudkan dengan agama. Jadi tak pelik seandainya seseorang itu mendirikan solat dan dalam masa yang sama kita bermudah-mudah, berseronok-seronok melakukan benda-benda yang merosakkan agama. Kenapa? Kerana solat kita itu tidak berkualiti. Solat yang kita dirikan itu tidak menempati syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperintahkan. Dengan sebab itu kita jauh daripada mendapat faedah sembahyang yang dijanjikan oleh Allah. Apa jaminan Allah terhadap orang yang solat? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah terhadap orang yang mendirikan sembahyang. Maksudnya kalau seseorang hamba Allah Ta'ala itu mendirikan solat dengan sempurna seperti yang disuruh oleh Allah, sudah tentu zahirnya akan terselamat, suci dari melakukan benda-benda yang dibenci oleh Allah. Maka mari sama-sama kita tilik diri kita. Kita tilik diri kita, kita pandang diri kita. Adakah mata kita sudah suci daripada melihat benda maksiat? Adakah telinga kita sudah suci daripada mendengar benda haram? Adakah lidah kita sudah berhenti daripada menuturkan perkataan yang haram? Adakah hati kita dah suci daripada sifat yang dibenci oleh Allah? Padahal kita dah sembahyang berbelas tahun, kita dah sembahyang berpuluh tahun. Kenapa masih lagi ada di dalam hati kita penyakit hasad, dengki dan sebagainya? Kenapa di lidah kita masih suka mengumpat, suka mengadu domba, menjadi batu api, menceritakan keaiban orang lain? Telinga kita ternanti-nanti mendengar aib dan dosa-dosa orang lain. Mata kita tertunggu-tunggu melihat maksiat orang. Kenapa benda keji ni ada pada diri kita sedangkan kita dah solat berpuluh tahun? Maknanya kita belum lagi mendapat faedah yang dijanjikan oleh Allah dengan sembahyang. Ini yang kita nak kena renung, nak kena fikir. Sebab itu di antara niat kita belajar supaya Allah menunjukkan kelemahan kita di dalam ibadat, kesilapan dan kesalahan kita dalam ibadat, supaya kita tidak menjadi hamba-hamba yang memiliki penyakit al-aman dalam hati, berasa aman, tenteram, sentosa daripada kemurkaan Allah, sedangkan perbuatan kita masih lagi, amalan kita masih lagi bercampur dengan maksiat. Sepatutnya ada rasa susah hati. Aku ni dah solat puluh tahun,
Kenapa aku masih suka berdendam, berdengki, bersangka jahat dengan orang? Aku ni dah solat berpuluh tahun. Kenapa lidah aku suka menceritakan hal kejahatan, keaiban, kemaksiatan orang? Patut kita risau, patut kita sedih dengan diri kita. Kerana umur kita dah nak habis dah. Tapi kita belum lagi mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah dengan sembahyang. Itu. Sebab itu sembahyang yang berkualiti akan menjaga, menjamin keutuhan agama yang ada dalam diri kita. InsyaAllah orang yang sempurna sembahyang, dia akan terselamat, dia akan jauh daripada perbuatan-perbuatan yang merosakkan agama dia, malah yang meruntuhkan agama dia. Jadi tak mustahil, tak pelik kita dengar orang yang solat murtad. Tak pelik. Tak pelik orang yang solat jual agama, orang yang solat putar belit agama. Kenapa jadi begitu? Ada masalah pada sembahyang kita. Ada masalah pada sembahyang kita, tuan-tuan. Kita kena semak, kita kena cari, kita kena selidik. Macam mana nak cari kelemahan dan kesalahan dalam sembahyang tadi? Tidak lain dan tidak bukan, lazimkan diri kita di dalam majlis ilmu. Lazimkan. Sebab ilmu tentang solat ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Pahalanya lebih besar daripada tuan-tuan pergi solat tarawih. Hadir dalam majlis ilmu yang fardu ain, pahalanya lebih besar daripada pahala solat tarawih. Tu kita kena ingat, tuan-tuan. Jangan kita hanya nak merebut pahala-pahala sunat, tapi kita tinggalkan pahala wajib yang ditawarkan oleh Allah. Maka hati-hati dengan permainan syaitan dan nafsu yang memasang perangkap di dalam ibadat, melekakan kita dengan amalan sunat supaya kita terlupa dan tertinggal ataupun meninggalkan yang wajib. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Itu dia dah bagi gambaran sembahyang ni macam mana. Diibaratkan seperti tiang tadi. Makna kita kena bentuk tiang yang kukuh, yang utuh, yang berkualiti, supaya bangunan yang namanya agama tadi teguh kekal sampai kita mati. Tapi kena usaha, kena mengaji, kena belajar. Tak ada orang yang pandai atas dunia ni keluar daripada perut. Semuanya datang daripada usaha sebagai asbabnya menuntut ilmu. Sebab tu Nabi kata menuntut ilmu tu fardu, kewajipan. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya Allah di dalam rupa kehambaan. Ni solat yang kita buat tu, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, merupakan simbol yang mana hamba tu tadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rupa kehinaan, dengan rupa kekejian, dengan rupa kecelaan, dengan rupa fakir. Solat tadi tu, solat tu tadi nak menunjukkan, nak melambangkan, nak menyatakan hakikat diri kita hamba ni, setinggi apa pun pangkat darjat, sebesar apa pun pangkat jawatannya di atas dunia, pada hakikatnya semuanya itu hina di sisi Allah. Hina sisi Allah. Kata ulama, setinggi-tinggi tempat menghinakan diri adalah di dalam sujud. Apabila hamba tu sujud, meletakkan kepalanya, dahinya di atas tanah yang dipijak-pijak, itulah tempat setinggi-tinggi tempat menghinakan diri. Tapi kita solat berlapik tak? Ada ulama-ulama sufi, dia tak nak berlapik solat, dia lebih suka sujud di atas tanah. Lebih menyatakan hakikat diri kita itu yang akan dikembalikan kepada
tanah, walaupun raja sekali pun akan kembali kepada tanah. Setinggi apapun pangkat, sebesar apapun sebesar apapun jawatan, sebanyak apapun gaji kita, duit kita, tah dunia ni akan kembali kepada tanah. Sebab tu solat ni bukan sahaja rupa zahir, rukuk, i'tidal, sujud, bahkan mestilah disertakan dengan perasaan. Kalau sujud tu bukan, kalau rukuk bukan sekadar zahirnya rukuk, kata ulama, perbuatannya merendahkan diri, kemudian bacaannya dia mengerti apa yang dibaca, apa yang dimaksudkan dengan bacaan di dalam rukuknya itu, dan hatinya merasakan kehinaan di dalam sembahyang tadi. Bila bergabung tiga perkara ni, kata ulama, barulah dia termasuk dalam golongan orang yang khusyuk di dalam sembahyang. Maknanya sambil dia rukuk, dia merasakan kehinaan, merasakan kehambaan, merasakan kebesaran Allah, merasakan ketiadaan dirinya. Bahkan yang wujud semata-matanya adalah Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung. Itu benda-benda yang ada di dalam hati sewaktu sembahyang. Maka semua tu datang daripada ilmu lah. Itu yang disuruh belajar. Nanti kita selalu dengar faham dah, oh bukan semata-mata rukuk, hatinya mesti ada merasakan sesuatu supaya muafakat dengan rukuk dia tu. Kalau sujud, ada rasa di dalam sujud yang muafakat dengan rupa hina tadi. Kalau tak, nanti tubuhnya nampak merendahkan diri, tapi hakikat hatinya sombong dan takabur dengan Allah. Sujud tapi hatinya sombong, padahal sujud ni tanda menghina, mencela diri, merendahkan diri. Tapi kita dalam sujud kita bawa hasad. Dalam kita sujud ada orang yang kita dengki. Kita bawa penyakit hati kita menghadap Allah. Tahu tak dalam hati kita ada hasad dengan orang lain, ada dendam dengan orang lain. Dah macam mana kita nak mendapat redha Allah dalam solat? Ini yang dimaksudkan supaya belajar sembahyang tadi, faham. Maknanya bukan sekadar perbuatan zahir, malah hati kita pun ditilik oleh Allah. Bukan sahaja tubuh badan kita, pakaian kita mesti suci daripada najis yang tidak dimaafkan, bahkan wajib kita mencuci hati daripada penyakit yang haram. Tapi dah kita solat bawa najis hati. Ada orang yang kita belum maafkan lagi, masih lagi suka bersangka-sangka yang bukan-bukan pada saudara kita, masih menyimpan dendam dengan orang lain menghadap Allah. Adakah Allah tak tahu? Allah maha mengetahui. Makna zahirnya kita mengolok-olok, berolok-olok, kita berolok-olok seolah-olah macam nak menipu Allah dengan wangian yang kita pakai, padahal hati kita busuk dengan dosa. Ini yang ulama' tasawuf bahaskan dalam solat tadi tu. Supaya kita mengerti solat ni adalah ibadat yang terpaling mulia sekali, yang hendaklah kita hati-hati, kata ulama'. Hati-hati dengan solat, kerana solat ni kalau salah caranya mengundang kebencian Allah. Ini cerita orang solat ni. Yang tak solat apatah lagi. Ini cerita yang dah solat, salah cara solat dapat kemurkaan Allah. Betul adab dan akhlak solat dapat redha rahmat Allah. Salah cara solat dapat kebencian Allah, kemurkaan Allah. Apatah lagi yang tak solat. Jadi jangan kita berasa sedap duduk mentang-mentang kita dah solat. Kena tengok tanda-tanda solat kita bermasalah ada pada diri kita. Kita sendiri boleh menilai solat kita, tak payah tanya orang. Kita sendiri ada jawapan. Mana petanda solat kita belum sempurna, belum membuahkan hasil tadi? Lidah kita dah aman belum daripada berkata yang haram?
Tengok lidah kita. Ada tak lidah kita cakap benda yang Allah benci? Adakah jari kita masih suka menulis benda yang Allah haramkan? Masihkah telinga kita? Itu semua alamat yang menunjukkan solat kita belum itu jawapan. Sama ada kita terima ataupun tidak. Kalau dalam hati ada tawaduk, insya-Allah kita akan terima. Kalau dalam hati kita ada sifat rendah diri, kita akan terima tu. Maknanya kesalahan kita tu, dosa kita tu. Tapi kalau hati kita ada takabur, sombong, kita akan menafikan kejahatan kita sendiri. Wal'iyadzubillah min dzalik. Orang yang ada sombong takkan dapat benda sebenar sampai mati. Orang yang ada sombong takkan dapat memiliki sifat mahmudah sampai mati. Sebab itu Nabi bagi tahu sekecil apa pun sombong ni bila ada dalam hati takkan masuk syurga. Makna tak masuk syurga bersama orang yang awal. Sebab ada banyak lagi dosa. Takabur ni ibaratnya benih yang akan menumbuhkan pohon-pohon kejahatan yang lain. Seseorang itu contohnya tidak akan berdengki melainkan dalam hatinya ada takabur. Kita menjadi pendendam, susah, sukar nak memaafkan orang lain, menunjukkan ada takabur dalam hati kita. Orang yang tawaduk, dia akan suka memaafkan orang lain. Sebaliknya, kalau kita sukar nak memaafkan orang lain, ketahuilah dalam hati kita ada takabur, sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang kita nak kena ngaji, tuan-tuan. Ngaji tasawuf untuk hati kita, ngaji fiqh ni untuk tahu syariat, syarat rukun, sahabat ibadah, belajar tauhid untuk akidah, belajar semua. Ngaji insya-Allah, azam nak belajar. Bab belajar ni wajib, bukan sunat. Kecuali kita dah lepas tak apalah. Tapi kalau belum lepas, wajib ngaji. Wajib ngaji. InsyaAllah, jadikan Ramadan ini latihan. Mudah-mudahan istiqamah ke surau, ke masjid. Jangan Ramadan sahaja kita meramaikan masjid surau, habis Ramadan kosong surau. Padahal mengaji fardu ain di bulan-bulan yang lain itu lebih wajib daripada tarawih. Ingat tuan-tuan, ni saya wajib berpesan. Boleh jadi ada yang tak faham, boleh jadi ada yang tak perasan benda ni. Kita takkan berdosa kalau tak pergi solat tarawih, tapi kita berdosa tak hadir kuliah fardu ain. Ingat tu. Jadi jadikan ni latihan Ramadan tiap-tiap. Mudah-mudahan kita dah selalu dalam bulan Ramadan ni ke masjid, yang mana waktunya lagi lambat daripada waktu kalau nak hadir kuliah di antara maghrib dengan isyak saja. Tarawih lagi lambat tu kan. Tarawih habis ke berapa? Kat 10. Dekat-dekat ke 10. Kalau kuliah fardu ain pukul 9 dah boleh singgah kedai mamak dah. Tu 5 minit nak azan, Bilal dah jeling-jeling dah. Ada lebih dahsyat hantar surat dekat Tok Guru masa dah tamat. InsyaAllah jangan kita putus asa, tuan-tuan. Sungguh benda yang saya cakap ni penting, tuan-tuan. Imam Ghazali pesan, maknanya tipu daya syaitan ni halus. Kadang-kadang kita tak berasa macam kita dalam tipu daya dia. Macam tadi saya cakap tadi, dilekakan kita dengan amalan yang sunat supaya kita terlupa yang wajib. Memang pahala tarawih banyak, tapi ketahuilah pahala duduk dalam majlis ilmu jauh lebih besar dan lebih banyak daripada pahala solat tarawih. Satu kali kita duduk dalam majlis ilmu yang wajib lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ada orang tarawih 1000 rakaat. Mana ada 23 pun Cak Aliput dah cabut lagi dah kita. Kadang-kadang AJK je panggil Imam Hafiz, dia pergi 4 lain.
Dia panggil Imam Hafiz baca panjang-panjang, dia pergi tempat lain, inna a'tainakal kautsar. Seribu rakaat sembahyang sunat kalau ada yang sanggup, tak boleh tandingi pahala duduk dalam majlis ilmu. Kita kena ingat tu tuan-tuan. Lepas ni azam, aku lepas puasa ni aku nak pergi surau juga, aku nak pergi belajar fardu ain. Fardu ain ni ilmu yang penting tuan-tuan, yang sangkut paut dengan amalan kita. Itu ilmu fardu ain, akidah, tauhid, tasawuf untuk masalah hati tadi tu. Ni macam ni fiqh untuk kita tahu syarat rukun ibadat. Ni 3 ilmu ni jangan tinggal kecuali dah beres. Bab akidah beres dah, kita boleh tahu dah mana akidah betul, mana akidah salah. Kalau dalam masalah hati kita dah tahu dah mana sifat yang haram ada dalam hati, mana sifat yang wajib ada dalam hati, kita tahu dah. Selok belok tipu daya permainan syaitan kita tahu dah belajar dah, itu lain. Tapi bagi diri kita contohnya tak lepas lagi, wajib belajar fardu ain ni. Jangan kita leka, jangan kita lupa, nanti kita menyesal. Nanti kita menyesal bila amalan kita salah, tak diterima oleh Allah, penat gitu tuan-tuan. Buang masa puasa, buang masa tahajud, buang masa begini begitu, berzakat begini begitu, rupa-rupanya Allah tak terima kerana ada pantang larang yang kita tak tahu, yang kita langgar. Jadi fikirlah, fikir. Jadi solat ni tadi nak menunjukkan rupa kehambaan, walaupun dia orang besar, walaupun dia orang pangkat tinggi, walaupun dia manager, walaupun gaji 50,000, walaupun duit dalam banknya ada ratus ribu, dalam solat dia kena rasa yang diri dia tu hamba kepada Allah. Dia tak ada rasa mulia langsung dalam diri, tak ada rasa sombong dalam diri, tak ada rasa baik. Kata ulama, rahmat Allah terlebih hampir pada orang yang hatinya suci daripada sifat mazmumah. Selagi ada dalam hati kita rasa mulia, rasa baik, rasa saleh, rasa solehah, kita berasa kita baik, kita rasa kita suci, kita berasa kita tak ada dosa, tak ada maksiat, kita tak akan mendapat rahmat Allah. Kalau nak dapat rahmat Allah, itu rahsia dia. Kena sucikan, bersihkan hati kita daripada penyakit tadi, takabur, sombong, merasa diri lebih daripada orang lain dalam hal-hal kebaikan. Jangan ada rasa suci diri kita. Jangan ada merasa diri kita ni suci daripada dosa dan maksiat. Jangan. Kalau ada benda ni dalam hati, kita akan jauh daripada rahmat Allah. Kena sentiasa merendahkan diri dengan Allah. Baik, dengan keadaan tadallulan, yakni merendahkan dirinya, dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhannya. Sembahyang ni penyerahan diri kita kepada Allah. Kita menyerahkan diri kita yang banyak dosa, banyak maksiat, mengaku banyak dosa, mengaku banyak maksiat, merasakan diri kita hina, merasakan kita hamba yang zalim pada diri sendiri. Kita telah membuat sebab-sebab yang menghumbankan diri kita di dalam neraka Allah. Kita buat dosa itu maknanya kita zalim pada diri. Sebab orang buat dosa ni Allah janji azab, makna kita menempah azab dengan dosa yang kita buat. Tak peduli dosa besar ataupun dosa kecil. Tak peduli dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, itu semua penyebab kita ni makna akan mendapat azab siksaan Allah. Sebab tu kita kena mengaku yang kita ni hamba yang menzolimi diri sendiri. Kena berasa menyesal, ya Allah, aku menyesal kerana aku menzolimi diri aku sendiri. Aku menyesal kerana aku menempah azab Engkau, ya Allah. Kena rasa diri macam tu. Tu ulama ajar gitu. Kena rasa hina diri kita ni. Kita menzolimi diri kita sendiri, bukan zolim orang, zolim diri sendiri. Kita sendiri yang tempah untuk azab, kita sendiri yang tempah azab. Maknanya kita yang membuat sebab-sebab diri kita akan diazab oleh Allah. Jadi mengaku bersalah, menyesal, penyesalan, kata ulama, penyesalan
dalam hati itu inti bagi taubat, kata dia. Kalau tak ada penyesalan dalam hati, tak sah taubat. Walaupun mulutnya berkata Astaghfirullahalazim, tapi dalam hati tak ada penyesalan dengan dosa yang kita buat, tak sah taubat. Dia kena ada penyesalan dengan dosa tadi. Menyesal kerana mencampakkan diri kita di dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yakni merendahkan dirinya bagi Tuhan. Jangan solat dalam keadaan hati kita ada sombong, merasa baik, merasa hebat, merasa soleh, merasa orang lain kiri kanan kita lebih hina daripada kita. Kalau kita jadi imam, berasa mulia daripada makmum. Kalau kita jadi makmum, kita berasa sebab kita adalah Allah kabul doa-doa. Dalam ramai-ramai ni, doa akulah yang Allah pandang. Dalam ramai-ramai ni, doa akulah, asbab aku ada sinilah Allah angkat doa ni. Sebab aku ada kat sini. Kalau orang tawaduk, dia rasa terbaliknya, ya Allah, janganlah kau haramkan keberkahan rahmat daripada tempat ni dengan sebab hadirnya aku yang banyak dosa ni, ya Allah. Itu dia rendah diri. Seramai apa pun dia rasa, ya Allah, janganlah dengan sebab kehadiran hamba-Mu yang banyak dosa maksiat ni, kau angkat keberkahan perhimpunan yang mulia ni sebab adanya aku kat sini, ya Allah. Tu tawaduk. Ini dah kita merasa sebab kita lah ni. Sedang molek lah tadah tangan hujan. Kan dah cakap tadi. Ni sebab doa aku lah ni, yang lain ni tak boleh pakai. Yang lain ni ahli maksiat semua. Aku ni orang semayang, orang mengaji. Ni sebab doa aku ni Allah turunkan hujan. Na'udzubillah min zalik. Hati kita ada penyakit ujub ni, penyakit perasan, na'udzubillah min zalik. Itu semua yang menghapuskan amalan kita tu. Sebab tu kena ngaji tasawuf, jangan tinggal ngaji tasawuf. Sucikan hati, bersihkan hati daripada benda-benda tu yang merosakkan amalan kita. Wal'iyadzubillah. Belajar. Jadi hendaklah kita berasa apa? Hina, rasa hina. Minta tolong dengan Allah. Yang mana kita boleh solat ni semata-mata Tuhan tolong. Taufik Allah, dengan kehendak Allah kita boleh solat. Dengan kehendak Allah hati kita terdetik nak solat, kita boleh baca, kita boleh hafal, kita boleh ingat, boleh qiyam, boleh rukuk. Semua itu bantuan Allah. Kalau Allah tak tolong, jangan haraplah kita nak solat, tuan-tuan. Terlintas dalam hati nak semayang pun takkan ada, mustahil. Jadi kena sedar betapa hinanya kita ni sentiasa gantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah, serba-serbi zahir batin kita bergantung dengan Allah. Sebab tu kena puji Allah bila dah lepas solat. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi taufik boleh aku solat. Kena ingat macam tu. Jangan berasa kagum dengan diri kita yang boleh solat tadi. Kalau Allah tak tolong, tak bagi taufik, mustahil kita boleh mendirikan sembahyang. Mustahil kita boleh ingat Allah dalam solat kalau tidak ditolong oleh Allah. Mustahil kita boleh khusyuk. Jadi dalam solat tadi menghinakan diri, ya Allah, bagilah taufik supaya aku boleh khusyuk. Bagi taufik supaya hati aku tak lalai, tak leka dalam solat ni, ya Allah. Bagilah bantuan supaya aku dapat menunaikan solat ni dengan sempurna seperti yang kau nak, ya Allah. Beri taufik supaya aku boleh merendahkan diri, menghinakan diri dalam solat ni, ya Allah. Tu tanda-tanda menghinakan diri. Tak berasa hebat. Aku ni boleh solat sebab aku ni mengaji lama, sebab aku ni ustaz, sebab aku ni tok guru, sebab aku ni ustazah. Ni sebab aku boleh solat banyak, berdiri lama, baca macam-macam surah panjang-panjang. Na'udzubillah. Itu takabbur. Dan takhaddu'an, yakni khudu'. Khudu' ni makna rendah. Rendah hatinya, rendah anggotanya.
dan takhasyu'an yakni dengan khusyuk, dan taradhuban yakni berasa gemar dalam solat tadi, merasa seronok, rasa seronok kerana mendapat taufik pertolongan daripada Allah. Rasa seronok, ya Allah, alhamdulillah kau bagi taufik, kau tolong aku sembahyang, ya Allah, alhamdulillah. Harap-harap selepas daripada ni kau tolong lagi aku nak solat. Tadi seronok. Dan suka dapat nikmat tadi, nikmat solat tadi. Bila dia pandang dia boleh solat tadi, bila dia pandang dengan mata hatinya semata-mata bantuan dan pertolongan daripada Allah, dia rasa seronok dengan pemberian Allah Ta'ala tu. Dan tamalluqan yakni dengan rindu dendam pada Allah Ta'ala tu. Sebab dia sedar betapa banyaknya kebaikan Allah dalam hidup dia. Sejak di dalam alam rahim lagi, Allah jaga, Allah tolong, Allah bagi nikmat hidup, sampailah ke saat ini tak pernah sekalipun ditinggalkan oleh Allah. Kalau kita orang banyak buat baik dengan kita teringat tak kat dia? Dia banyak tolong kita tak minta pun dia tolong. Bukan kita je dia tolong, anak bini kita dia tolong, bantu sini bantu sana. Tentulah kalau kita waras, tentulah kita akan teringat manalah pergi, bila nak pergi nak jumpa tu kawan kita tu yang sangat-sangat baiklah dengan aku daripada kecil sampailah sekarang ni, duk tolong. Tapi dah lama dah tak jumpa ni, rasa rindu lah nak jumpa. Rindulah. Begitulah orang yang kenal Allah, dia rindu kepada Allah yang banyak memberi bantuan dan pertolongan kepada dia. Ini cerita je tuan-tuan, kita tak rasa. Yang rasa orang yang rindu dah. Cuma nak cerita situ tadi, makna orang-orang arif billah yang kenal Allah, yang kenal Allah, yang kenal dirinya, yang tahu hakikat dirinya, kelemahan dirinya, yang menyedari kebaikan Allah pada diri dia merasa rindu nak bertemu Allah. Bukan buat-buat dah, memang perasaan macam tu, macam tadi dah yang kita cerita tadi. Ada satu kawan kita tu baik sangat dengan kita, banyak sangat tolong, bukan tolong sikit-sikit, tolong banyak, tolong. Tapi lama dah tak jumpa, kita pasti kita rindu bila nak jumpa. Allah, lama tak jumpa lah, punyalah baik. Itu seolah-olah. Tapi itu tadi rindu sesama hamba lah. Ini rindu kepada Khalik, rindu kepada Tuhan yang menciptakan dia, yang memberi pertolongan pada dia, yang menjaga dia, yang menjaga keselamatan, yang menjaga kita daripada kemudaratan. Cuba kita tengok pada diri kita sekarang, betapa banyaknya kebaikan Allah pada diri kita. Kalau sekarang kita pergi ke hospital tu, kita tengok dekat tiap-tiap urat tu ada yang berbalut kepala, berbalut di mata, area sini, area sana, tebuk sini, tebuk sana. Cuba kita tengok diri kita sekarang, tak ada pun benda-benda tu. Ya tak? Siapa yang jaga kita? Tengok pula anak bini kita pun selamat, tak ada benda macam tu. Siapa yang jaga anak bini kita? Allah. Jadi bila hamba tu tadi bukan sekadar dia tahu, bahkan dia rasakan kebaikan Allah, dia pasti akan rindu kepada Allah. Tu cerita orang yang hebat-hebat tu lah. Ini kita baca je. Orang yang rindu tu jangan kita ingat tak ada. Ada orang yang rindu, ya Allah, bila lah nak bertemu Allah. Bukan tak ada, ada. Rindu dengan Allah sebab dia sendiri rasakan kebaikan Allah tu pada diri dia, menyebabkan dia rindu pada Allah. Hatinya, tubuhnya sahaja di dunia, tapi hatinya tak ada pun kat dunia. Bosan dah dengan dunia, tak sabar nak bertemu Tuhan yang menjadikan dia. Tu orang hebat-hebat, rindu pada Allah. Allah Maka wukuf itu yakni berdiri itu rupa tadallulan. Kita qiyam tu, kita qiyam semayang kita qiyam berdiri, tak kisahlah semayang fardu, semayang sunat. Berdirinya kita itu nak melambangkan, nak menunjukkan penyerahan diri kita kepada Allah. Duk serah diri kita,
merasakan waktu kita berdiri tu, cuba usaha hadirkan dalam hati kita yang kita ni menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah yang maha berkuasa, yang maha mengetahui segala keaiban diri kita. Yang mana Allah Ta'ala maha kuasa nak menjatuhkan hukum hakam atas diri kita. Allah maha kuasa nak mengazab kita. Maka kita menyerah diri kepada Allah, mengaku berdosa, mengaku bersalah. Ya Allah, tak ada apa dosa yang aku boleh sorok daripada pengetahuan Kau, ya Allah. Sesungguhnya segala-gala dosa maksiat aku, yang dulu, yang kemudian, yang zahir, yang batin, yang terang, yang tidak, semuanya dalam ilmu pengetahuan Kau, ya Allah. Aku datang ni, aku menyerah diri, ya Allah. Janganlah Kau ambil kesalahan atas diri aku, ampunkanlah aku, maafkanlah aku, ya Allah. Ni tadi rasa tadi tu, rasa dalam hati waktu berdiri. Sepatutnya begitulah. Yang ni yang dia nak cerita solat ni. Kita waktu berdiri apa? Cendol, kuih cubadak semalam. Kita dah rancang dah petang ni, sekarang bazar Ramadan, berapa plastik kita nak angkut. Itu dalam solat. Saya lah, bukan tuan-tuan. Saya tak tahu tuan-tuan. Saya mulutnya Fatihah, tapi dah hatinya dah rancang ni, sekarang buka apa dah macam mana macam mana kata kita baik. Zohirnya nampak bukan main, tapi hati na'udzubillah dalam solat. Ini yang kita nak kena baiki ni. Tak sepatutnya macam tu. Tak selayaknya ada benda selain Allah dalam hati waktu solat, walaupun mengingat ibadat yang lain. Tak ada. Maknanya jangan dalam solat waktu tu hati kita sibuk bimbang memikirkan tentang ibadah haji, umrah, nak ziarah. Padahal benda-benda tu baik, tapi dalam solat dah tak boleh. Jadi kita nilai sendirilah. Kita punya semua solat kita nilai sendiri solat kita macam mana. Ada tak benda tu dalam hati kita waktu kita solat? Kalau tak ada, usaha baikilah. Baik, kemudian tu tadi waktu berdiri tadi. Dan takbir itu rupa taslim, menyerahkan diri. Tadi berdiri tadi tu merendahkan diri. Waktu berdiri merendahkan diri, mengaku hina, mengaku lemah, mengaku dhaif, mengaku pendosa, mengaku ahli maksiat, mengaku yang diri kita ni banyak khianat nikmat Allah, kufur nikmat Allah, lupa amanah Allah. Kena macam tu dalam hati waktu kita berdiri setiap rakaat, tak peduli solat wajib ataupun solat sunat. Dan takbir itu rupa menyerahkan diri, dan sana'un, pujian dan tilawah, yakni bacaan itu rupa tabadzulan, yakni menghinakan diri kita, merasakan kita ni hina dengan dosa, dengan maksiat, dengan lalai, dengan lagau dan sebagainya. Dan rukuk itu rupa takhaddu'an, khudu', merendah diri juga, membesarkan Allah. Tu tanda rukuk tu, bila kita rukuk itu tanda membesarkan Allah, membesarkan Allah, tanda-tanda memuliakan Allah. Dan sujud itu rupa takhasyu'an, menunjukkan bahawasanya hamba tu tadi khusyuk hatinya, penuh hatinya mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam sujud. Bukan tubuhnya saja sujud, tapi hatinya pun sujud kepada Allah. Dan julus, yakni duduk tu, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat tu rupa targhuban, rupa menunjukkan seronok. Duduk dengan penuh adab, sopan santun dalam sembahyang tadi. Dan tasyahud itu rupa tamalluqan, yakni nak menunjukkan rindu dendamnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit lagi. Siapa apa?
Biasa roti canai si lemak ni tak ada tak ada, lama sikit lah. InsyaAllah pukul 7.45. Tapi berasa lama dah ni. Tadi kita mula pukul apa? Siapa ada tanda? Mula tadi pukul apa? 6.45. Oh ingat sekejap 7.45 tu berhenti lah. Tuan-tuan dah penat malam tadi mengantuk qiyamul lail ni macam-macam. InsyaAllah. Maka berhadaplah segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan ini sekaliannya. Maksudnya solat tu tadi sepatutnya begitulah pengisiannya, sepatutnya begitulah yang kita nak kena hadirkan, adakan dalam hati kita dalam solat. Sepatutnya macam tu. Maknanya jangan kosong saja solat kita, jangan semata-mata lakonan zahir sahaja, padahal hati kita tak ada pun benda-benda tadi, tak ada menghinakan diri, merasakan kotor, merasakan keji, merasakan banyak maksiat, merasakan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, ketinggian pangkat darjat Allah, tak ada dalam hati kita. Bahkan kosong zahir sahaja, hati kita melayang tak mana-mana. Jadi perbaiki, maksudnya usaha perbaiki. Ni kita belajar ni tanda-tanda nak baikilah ni. Orang yang belajar agama, kalau dia belajar bab solat, itu tanda dia sedang usaha nak baiki solat. Orang yang tak nak belajar bab solat, maknanya dia tak nak baiki solat. Dia selesa dengan solat dia yang tak sempurna. Tapi kalau dia nak belajar bab solat tu, tanda dia nak usaha, dia tak puas hati dengan solat dia. Dia nak belajar lagi, nak tahu lagi, nak fahamkan lagi solat, nak cantikkan lagi solat dia, supaya dia dapat faedah. Maka berhadaplah segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan ini sekaliannya, supaya berhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka itu dengan taraham ataupun tarahum, yakni dengan kasihannya. Jadi kenapa nak kena ada benda-benda ni tadi dalam hati waktu salat tadi? Waktu berdiri tadi merendahkan diri, waktu takbir tu tanda nak menyerahkan diri kepada Allah, waktu sujud menghinakan diri, supaya Allah Ta'ala memberikan belas kasihannya kepada kita tadi tu, yang banyak dosa, banyak maksiat ni. Mudah-mudahan Allah belas kasihan ke atas kita dan memberi keampunan kepada kita. Kita ni dah lah banyak buat dosa dengan Allah, lepas tu sombong dah pula. Macam mana nak mendapat keampunan Allah? Sebab tu dalam solat ni tadi kena menghinakan diri kita sehina-hinanya. Kena hinakan diri kita sehina-hinanya, kena mengaku berdosa, mengaku bersalah, mengaku jahat. Mesti kena ada macam tu. Walaupun dia baik, dia orang baik, tapi hati dia tu. Padahal kalau tanya orang, Masya Allah, sebaik-baik orang kata dia tu, dalam kerubung ni, orang kan kata dia tu sebaik-baik manusia kat kerubung ni. Tapi dia tu merasa sejahat-jahat hamba di sisi Allah. Itu maksudnya. Dia tu. Sebab apa hatinya berasa begitu? Khususnya dalam solat, supaya mudah-mudahan mendapat belas kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah kesian. Dan bila Allah kesian, mudah-mudahan mendapat keampunan daripada Allah. Moga Allah ampunkan kita yang banyak buat dosa, banyak buat maksiat ni, banyak buat zalim pada diri sendiri ni. Gitu. Supaya berhadap Allah SWT atas mereka itu dengan taraham, yakni dengan kasihannya. Mudah-mudahan kita ni dikasihani oleh Allah. Mudah-mudahan sentiasa kita ni dapat keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan kita ni dibimbing, ditolong oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Nak dapat benda-benda tu, kenalah menghinakan diri. Kalau kita tunjuk sombong, angkuh dengan Allah, macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah? Allah benci dengan orang yang takabur. Allah benci
Allah benci dengan hamba yang sombong, yang ada takabur dalam hati. Allah benci. Sebab tu tadi ulama kata, selagi ada dalam diri kita merasa suci, merasa bersih, merasa baik, merasa bagus, kita akan jauh daripada rahmat Allah. Kita takkan dapat. Kita kena tahu. Kita kena tahu. Maknanya kalau nak rahmat Allah, kena hinakan diri dengan Allah. Jangan merasa mulia. Walaupun dia baik, tapi jangan berasa baik lebih daripada orang lain. Kena ingat orang lain lebih baik daripada aku, orang lain lebih taat daripada aku. Kena macam tu. Tapi nafsu tak suka. Nafsu tak nak. Nafsu kita ni suka meninggi-ninggi di diri. Aku jahat, memanglah aku ni taklah baik, ada buat dosa maksiat, tapi kalau nak banding orang sebelah kiri kanan aku ni, dia lagi banyak dosa daripada aku. Ingat kan nak rendah diri macam mana tadi? Rupa ada orang lagi rendah daripada kita lagi. Nak juga duduk ke atas tu. Tu nafsu kita. Tadi dengar mula-mula elok dah. Saya ni banyak dosa, banyak maksiat, Allah suruh tak buat, Allah larang melanggar. Tapi kalau nak banding yang sebelah ni, habis punagana gitu. Kena perangkap. Kena perangkap dah tu. Kalau kita tak belajar, berasa dah rendah diri. Rupa-rupanya belum. Itu nama takab. Rendah diri ni tak ada dah rasa. Kalau orang jahat, tak ada rasa orang lebih jahat daripada kita. Kita lah yang paling jahat sekali. Itu sanggup? Fikir dulu. Dah macam mana? Selagi tak dapat tu, tak buang tu, tak dapat dah. Jangan risau. Orang yang merendahkan dirinya serendah-rendah tempat di hadapan Allah ni akan dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah. Jangan risau. Orang yang merendahkan diri akan dinaikkan darjatnya di sisi Allah. Tapi kalau kita merasa mulia, Allah akan merendahkan kita serendah-rendah tempat. Kena lawanlah nafsu. Memang nafsu tak suka. Nafsu kita manusia ni memang tak suka direndah-rendahkan. Sebab tu kita kasih dipuji, takut dicela. Memang nafsu kita macam nak lawan tu lah. Nak lawan tu, nak jadi terbalik. Nak terbalikkan tu. Nak terbalikkan tu. Makan masa. Bukan hari ni belajar, hari ni boleh jadi macam tu. Jahat tapi nak banding sebelah ni lagi. Aku tak puasa tapi dia lagi banyak tak puasa daripada aku. Habis kita ngaji tasawuf tuan-tuan. Hari Selasa, Isnin malam Selasa kita ada baca kitab kat rumah Tok Sidang ni. Kitab tu awal lagi bagus kitab tu. Itu cerita tentang ibadat, perjalanan hati dalam ibadat. Kena ngaji kitab tu. Tak ngaji berat kita. Ngaji kitab tu hari Isnin malam Selasa. Pukul 10 Imam ni Tok Sidang. Pukul 10 lewat sikit lah lepas tarawih. Kalau nak datang lah, percuma je, tak ada bayar. Dapat makan lagi pula. Kadang sate, kadang ticanai, kadang lempeng, macam-macam ada. Ngaji, nak tahu benda-benda macam tu. InsyaAllah. Kemudian dan lemah lembutnya, sikit lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menghadap Allah dalam solat dengan penuh kehinaan, kita mendapat lemah lembut Allah. Ni kita sekarang ni sedang duduk dalam lemah lembut Allah ni. Sebab tu Allah tak balas cash dengan dosa maksiat yang kita buat. Kita ni banyak langgar perintah Allah, tapi Allah masih bagi kita makan, bagi kita minum, bagi kita sihat, selesa melihat, selesa mendengar. Nampak tak tu? Itu lemah lembut Allah.
Jangan kita tak tahu. Boleh berjalan dengan selesa, boleh duduk dengan selesa. Itu semua lemah lembut Allah atas diri kita. Latif, maha lemah lembut Allah atas diri kita tu. Jadi bila kita menghinakan diri, mudah-mudahan Allah tidak menzahirkan kekerasannya ke atas diri kita. Tengok macam umat dulu-dulu, buat dosa hari ini tak nak taubat segera, cash Allah bagi. Bertukar jadi beruk, bertukar jadi babi, macam-macam. Tak ada tunggu kiamat, atas dunia Allah balas selalu dah. Tapi kita ni berkat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sangat-sangat banyak mendapat lemah lembut Allah. Supaya apa tu? Supaya kita ni boleh kembali ke pangkal jalan secepat mungkin. Tu Allah bagi lemah lembut. Kalau hari ni kita cakap benda haram, hari ni Allah bisukan kita, nak tadarus macam mana lagi? Ni ngumpat-ngumpat pun boleh tadarus. Lepas tadarus ngumpat. Tempat lain bukan sini. Berasa kenapa? Nampak tu? Kalau Allah zahirkan kekerasan dia, cakap benda haram je, contoh, Allah bisukan kita. Dah, macam mana kita nak beribadat dengan lidah kalau Allah dah bisukan kita? Tengok benda haram, buta terus. Balik rumah orang kita, daripada surau masuk rumah orang, dah tak nampak. Dengar benda haram, Allah pekakkan telinga kita. Berat kita, nampak tak? Tapi Allah tak buat macam tu atas kita, sebab Allah nak bagi kita peluang, jangan buat lagi. Maknanya minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, maksudnya kita. Nak habis dah. Minggu depan saya tak datang, saya janji saya tak datang minggu depan Maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini, yakni daripada sembahyang. Nak ukur ibadat apa? Cuba tuan-tuan beritahu. Ada tak ibadat lain lebih tinggi, lebih besar, lebih agung daripada solat? Jawabnya tak ada, tuan-tuan. Solatlah yang nombor satu selepas daripada beriman kepada Allah. Jadi syukur, alhamdulillah ala kulli halin. Allah Ta'ala bagi kita taufik, Allah bagi kita hidup lagi, dapat kita menjalani ibadah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan, dengan keberkahan majlis ilmu kita pada pagi ini, sekalian yang hadir, yang mengikuti, tak lupa ibu bapa kita, ahli keluarga kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan redha Allah. Mudah-mudahan Allah belas kasihan atas diri kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk ibadat, beri taufik kita untuk ibadat, beri kesihatan, keafiatan untuk ibadat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, Allah pilih kita semua, anak bini kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, semuanya lah. Mudah-mudahan Allah pilih jadi penuntut-penuntut ilmu. Mudah-mudahan daripada ilmu itu kita dapat jadikan sebagai panduan dan pedoman dalam kita beribadah, supaya kita nampak salah silap kita dalam ibadat dan dapat kita perbaiki secepat mungkin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memurahkan rezeki kita, memberi kepada kita memberi rezeki yang halal, lagi luas, lagi barakah. Mudah-mudahan Allah melahirkan daripada kita, keturunan kita hingga kiamat, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan andai kata adalah sekelumit ganjaran pahala daripada Allah daripada majlis kita pagi ini, mudah-mudahan Allah menyampaikannya kepada almarhum, almarhumah, ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, dan sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan insya-Allah dan kesempatan ini saya minta ampun maaf banyak-banyak salah silap saya, tutur kata saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat dalam hati kita yang baik-baik di sisi Allah, moga dikabulkan dan dipermudahkan oleh Allah, insya-Allah. Sehingga berjumpa lagi bulan depan bulan depan insya-Allah. Bulan depan raya. Mana ni sekali ya ni? Nanti jumpa lepas raya lah. Makna raya tu berapa tu agak-agak kita jumpa?
Rukun 2 hari raya ke? Mana tahu. Takkan nak datang kuliah 2 hari raya. Cuci tengok jap. Kalau kira macam tu sekejap je puasa rasa. Minggu kedua dah boleh mula lah. Minggu kedua raya takkan nak raya lagi. Lagipun subuh takkan nak pergi raya subuh. InsyaAllah bulan depan dah jumpa tapi lepas tu dah ada sarapan ni. InsyaAllah lepas tu dah ada sarapan ni, insyaAllah. Puasa 6. Yang puasa dia boleh puasa. Allahu a'lam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutubil untha wa dhakara sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Lain tadi nak baca. Lagi. Sorry. Jumpa lagi. Jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ni amannya kita. Sewa balik ya. Sempat insya-Allah. Saya biasa 15 Syawal dah mula. Saya biasa 15 Syawal dah mula. Tengok nanti kita tengok macam mana. Sebab kalau nak tunggu nanti kan lagi rapat. Mungkin bulan 5 dah. Jauh tau. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah. Jumpa lagi. Ni pada mana ni lawa-lawa ni? Boleh kerja. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Jazakallah khair. Terima kasih. Jumpa lagi.